warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Baik. baik. Alhamdulillah, Ustaz doakan kamu semua dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, Amin. hari ini kita nak belajar topik yang baru iaitu kod arahan bahagian 2. Okey, sebelum ni kita dah belajar kod arahan bahagian 1 iaitu melibatkan kod arahan scratch. Ya. Saya yakin dan percaya semua dah menguasai Scratch kerana itu adalah aplikasi yang mudah untuk membuat coding. Okey, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang kod arahan bahagian 2, Ustaz nak bertanyalah kepada anak-anak murid Ustaz, apakah laman web yang biasa kamu buka dan biasa kamu lihat? Ada siapa boleh tolong Ustaz? Laman web. Mstar online. Mstar online. Ya. Lagi? Malaysia Kini. Wah, Malaysia Kini. Wah, bagus. Alhamdulillah. Semua dah biasa buka ni. Okey, bagus. Okey, yang ni lah contoh. Betul. Alhamdulillah. Bagus. Okey, ni adalah contoh-contoh laman sawang yang secara apa ni? Yang government punya laman web. Contohnya laman web. Air Kelantan ni biasa nak cek air ni. Okey. Yang ni untuk laman tak ada air ke Ustaz? Itulah betul masalah dia tu. Tu kena tanya buka botol tu. Penting buka laman web. Okey. Ustaz, kalau Facebook tu kira macam mana? Kita ada Facebook Ustaz. Kita ada Facebook. Facebook mau kepada social. Awak tak add saya pun. Social web. Social. Dia mau pada social web bukan laman web ni. Okey. So, yang ni adalah contoh-contoh laman sesawang ataupun laman web dipanggilnya. So, mari kita kenali apakah definisi untuk laman sesawang ataupun laman web. Okey, maaf tersasul, biasalah. Saya cakap apa tadi Ustaz? Saya dengar. Laman sesawang ataupun laman web. Betul kan? Betul kan Ustaz? Betul kan? Okey, alhamdulillah. Okey, laman sesawang ataupun laman web ialah dokumen berisi maklumat yang boleh dilawat di jaringan sedikit menggunakan suatu pelayar web ataupun sesawang. Pelayar web ni contohnya Google Chrome, Opera Mini. Mozilla. Itulah pelayar web. Okey, dapat kan? Tahu. Alhamdulillah, baguslah. Siapa tu? Intan Ustaz ternampak muka kamu semua ni. Ustaz nampak skrin je. Okey. Okey, dokumen ini biasa dihasilkan dalam bentuk HTML ataupun XHTML dan biasanya mempunyai pautan-pautan ke laman lain pula. Maksudnya kat sini, daripada laman web tu, kita boleh tekan, kita boleh pergi ke laman web yang lain. Okey. So, itulah definisi untuk laman sesawang. Kita pergi ke next slide. Apakah langkah pertama membina laman web? Siapa boleh teka, Ustaz bagi hadiah. Wah. Kena ada akaun Google. Ustaz, Google. kena ada internet kot. Okey, tak apa. Kita try lagi. Hampir betul. Kena pandai. Kena pandai kan? HTML. Daftar lah Ustaz. Data. Okey, tak apa. Teruskan. Kena tahu nak Create an letak apa account. lah kot. Okey. Ada wifi. Tak apa. So, jawapan kamu hampir betul. Tak apa, Ustaz akan bagi jawapan dia. Apakah langkah pertama untuk membina laman web? Ialah membina papan cerita. Oh, ni lah saya nak sebut tadi. Ya. Papan cerita tu apa? Okey, Ustaz akan terangkan papan cerita tu mulai definisinya. Okey, sebelum kita pergi ke papan cerita, kita nak tahu apa yang kita akan dapat pada akhir pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum melakar papan cerita dengan teratur. Yang kedua, melakar papan cerita yang logik untuk laman sawang yang dibina.
Okey, macam Intan tadi tak sabar-sabar nak tahu apa definisi dia. Okey, inilah definisi untuk papan cerita. Papan cerita adalah satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan setiap paparan skrin sesuatu laman sesawang. Okey. Jelas semua? Boleh Dia ulang apa? balik? Boleh Lukisan ulang ke? Intan boleh ulang balik tak apa definisi untuk papan cerita? Lakaran isi kandungan untuk laman web. Tu bahasa mudah kan? Alhamdulillah. Okey, betul lah tu Intan. Bagus. Hebat budak ni. Pamflet. Bukan. Budak Straight A lah budak kita. MSM. Budak MSM Alhamdulillah. ada pointer. Okey, so kita teruskan seterusnya. Apakah fungsi papan cerita? Yang pertama, ia berfungsi sebagai satu set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang akan dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak atau media interaktif. Yang kedua, memberi satu gambaran visual kepada pengatur cara dan membolehkannya menjalankan tugas mengatur cara dengan lebih teratur. Yang ketiga, digunakan untuk menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara muka bagi setiap paparan yang akan dibina supaya interaksi antara pengguna dengan laman sesawang lebih mesra. Yang keempat, menentukan aliran navigasi suatu laman sesawang. Adakah anda jelas tentang fungsi-fungsi papan cerita? Ustaz, Nabi- buatlah ayat pendek. Kita tak Ustaz. faham. Okey, ayat pendeknya ialah dia berfungsi ni sebagai satu permulaan untuk kita nak letak di manakah informasi yang kita nak letak dalam satu folder ataupun satu menu yang mudah ataupun dipanggil sebagai Mesra pelanggan. Mesra pengguna. mesra pengguna. Pandai Intan. Mesra pelanggan pula. Ustaz pun lupa. Biasalah. Dah tua-tua. Pelanggan. Nah, dah tua-tua ni kan, biasalah. Ustaz pun dah kahwin. Diam. Ada anak-anak dah pun. Ya? Kamu ni bayar anak-anak Ustaz je lah. Okey. Jelas ke? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, boleh kita proceed seterusnya? Boleh. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Yang ni adalah contoh papan cerita. Mungkin di sini dia tak berapa nak jelas. Betul tak? Betul, tak jelas lah. Betul, tak apa. Yang ni memang contoh je. Mata Nanti dekat Ustaz akan bagi skrin lebih pun tak jelas lagi. Okey, itulah. Ini maybe Ustaz boleh masukkan dalam kekurangan Ustaz masa dalam refleksi nanti. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kebaikan melakar papan cerita. Yang pertama, mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Kamu nak 5 ke, kamu nak 6 ke, atas kamu. Kalau kamu rajin menulis, lagi banyak kamu dapat laman sesawang. Yang kedua, mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Yang ni saya bagi contoh mudah. Contohnya kamu nak buat laman web tentang sukan. Sukan apa yang kamu nak masukkan? Sukan rugby ke? Sukan panjat pokok ke? Sukan-sukan yang kamu suka. Dan kamu masukkan situ sebagai informasi untuk ditontonkan oleh orang ramai. Yang ketiga, memberikan penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Dan keempat ialah mengetahui aliran antara laman sesawang. Okey, adakah jelas kebaikan melakar papan cerita? Mungkin soalan ini akan keluar dalam exam akhir tahun kamu nanti. Catat So, Intan catat. Bagus, Ustaz boleh cakap. Okey. Ustaz bagi masa kamu untuk mencatat. Okey. Kita pergi ke next slide. Okey, yang ini adalah langkah-langkah melakar papan cerita. Yang pertama, kumpul semua maklumat yang dikehendaki seperti teks, imej, audio ataupun grafik. Kemudian, susun semua maklumat mengikut topik dari umum ke khusus. Contoh saya bagi tadi, macam sukan. Sukan adalah benda yang umum. Kita pergi ke khusus. Contohnya sukan badminton.
sukan badminton. Kita khususkan lagi. Contohnya badminton, apa yang diperlukan? Diperlukan raket, bukan cangkul untuk main badminton. Okey, tak lawak kan? Tak apa, teruskan. Okey, tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan untuk setiap laman. Okey, yang ni antara 4 penting lah. Kalau tak tajuk, mungkin orang yang mengunjungi laman web kita keliru. Apa yang kita nak tengok dalam laman web ni? Betul tak? Okey, kemudian kita pergi ke rancangkan struktur maklumat dan pautan laman sawang. Di sini, struktur maklumat dan pautan laman sawang terbahagi kepada 4, iaitu struktur linear, struktur hierarki, struktur cabang dan struktur roda. Lepas slide ini, Ustaz akan ceritakan tentang struktur maklumat dan pautan laman sawang setiap satu itu. Kemudian kita akan pergi ke next step, iaitu reka bentuk struktur menu. Menu kita letak kat mana? Belah kiri ke, belah atas ke, belah bawah ke? Atas kesesuaian kamu. Creativity. Kat situ Ustaz boleh nilai kreativiti kamu dalam PBS nanti. Okey, seterusnya rancangkan rupa dan reka bentuk laman web anda ataupun laman sawang anda. Contohnya dalam skema warna anda pula keluar. Anda semua inginkan warna yang cerah, warna yang gelap ataupun warna-warna yang anda sukai. Ya, okey, betul. Colour pink. Apa-apa warna. Alhamdulillah. Pink ni warna kesukaan isteri Ustaz. Blackpink. Saya pun Ustaz. suka Ustaz. Sama dengan kamu kot? Tak apa. Blackpink lain. Ada hitam, ada Okey, pink. kemudian jenis dia. Okey, lawaklah kamu semua ni. Bagus, aktif. Last ni kita nak ceria. Okey. Skema warna, kemudian jenis, saiz, berapa saiz kamu nak, besar kecil dan warna teks. Warna teks ni pun main peranan sebab kadang-kadang kalau biasa guna warna hitam membosankan. So kita cari warna yang lebih sesuai ataupun lebih orang menginteraktifkan orang lain. Okey, kemudian barulah kita lakarkan aliran pautan bagi kesemua laman dalam tapak sesawang. Okey, di sini ada berapa step? Tolong kira. 7. 7. 7. 7 step. Seven. So Ustaz Arab dalam masa exam nanti bila Ustaz memberikan soalan langkah-langkah melangkah apa cerita, Ustaz nak ke-7 ni ada dalam kertas exam kamu nanti. Okey? Alah Ustaz. So kita pergi Lima dah lah. InsyaAllah exam kita bulan 10 nanti insyaAllah. Lukis. 5 dah lah Ustaz. Memahami, menghayati. Kita belajar dengan menghayati. Ustaz, Menghafal ni dalam tak membawa exam- kita ke tempat. Ya saya. Dalam exam nak buat Okey, Ustaz karangan tanya, ke? maafkan. Dalam exam nak buat karangan ke nak lukis je? Macam Syata Ali Okey, ni. Ustaz. Okey, atas kamu. Ustaz fleksibel. Tapi selalunya dia nak dalam bentuk point. Sebab ni adalah soalan selalu keluar soalan exam adalah soalan subjektif. Struktur. Okey, Okey. jelas? Okey, boleh kita Jelas. pergi ke seterusnya? Dia dah gelak dah. Okey, tak apa. Kita pergi ke struktur maklumat dan pautan laman sawang. Yang ni lah Ustaz cerita tadi. Kita ada 4 tadi. Apa struktur maklumat dan pautan laman sawang? Ada 4 yang Ustaz cerita. Apa Intan? Ingat tak? Intan. Intan Roda. salin tadi kan? Roda impian? Bukan. Struktur maklumat. Struktur Awak- maklumat dan awak je yang pautan laman pandai sawang. kat Ustaz sini. pun cerita tadi. Hierarki. Apa Intan? Intan boleh tolong Ustaz? Kalau saya tengok dalam buku teks ada 4. Apa tu? Ada hierarki kot. Saya Okey, rasa salah baca satu yang lah, betul. Alhamdulillah. Okey, ada. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Betul lah yang Intan cakap ni. Struktur hierarki ada, struktur roda, struktur linear, struktur cabang. Tu antara 4 struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Okey. Ustaz akan terangkan one by one. Okey, struktur linear.
menghubungkan setiap laman dengan dua pilihan pengemudian iaitu bergerak ke hadapan atau bergerak ke belakang. So dia membentuk linear, garis lurus. Okey. Kemudian kita pergi ke struktur cabang, bersifat dinamik dan berkeupayaan mengemudi ke laman lain dengan mudah. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain melalui sistem menu. Okey, yang ni saya bagi contoh. Kat sini yang paling besar ni adalah sukan contohnya. Kemudian sukan terbahagi berdua, sukan indoor dan sukan outdoor. Kemudian bila Ustaz tekan sukan indoor, akan keluarlah sukan apa sukan indoor, Intan contoh? Badminton kat luar pun boleh Ustaz. Itulah indoor. Badminton, pingpong, tamping bowling, itulah indoor. Kalau outdoor pula, Afiq? Basikal. Basikal, betul. Bola sepak. Apa lagi? Paneran. Bola sepak. Betul. Bola sepak tak indoor. Bola sepak ada outdoor. outdoor, ada indoor. Ya, Indoor kalau futsal. Wah, indoor futsal. Pandai semua. Okey, so ni lah untuk struktur cabang tu. Dia pecah makin kecil macam MLM pula Ustaz tengok sini. Ustaz Kita nak join Kita pergi di Joma bukan Apa ni Ustaz? Tak apa gurau saja. Ustaz tak nak Joma join. tak apa Ustaz. Tak apa, yang tu kita bincang dalam topik seterusnya. Adalah mak kau pakai lah Okey. Joma. Okey, tak apa. Okey, kita bergurau senda sampai di sini saja. Okey, kita pergi ke struktur roda pula. Struktur roda berbentuk seperti ruji basikal. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain, tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke laman seterusnya. Okey, yang ni Ustaz boleh nak memudahkan kamu faham tentang struktur roda ni. Ustaz bagi contoh tentang kehidupan seharian kita. Contohnya di tengah-tengah ni, rumah Afiq. Afiq ingin pergi ke rumah Nina. Afiq ingin ke rumah Nina. Kemudian Kenapa dia tak lepas sama pergi saya? rumah Nina. Adalah dia nak hantar barang tu, Grab food. Dia pergi rumah Intan lah Ustaz. Okey, Saya. nanti dia pergi rumah Intan. Sabarlah nanti pergi korang rumah ni. Intan. Okey, sekarang ni lepas Afiq Berojoh lah. lepas Afiq pergi ke rumah Nina, kemudian Afiq ingin pergi ke rumah Intan. Tetapi malangnya Afiq tak boleh pergi ke rumah Intan terus. Dia kena patah balik ke rumahnya sendiri. Barulah dia pergi ke rumah Intan. Itulah Aku bahasa kantor mudah lah dia. tu. Maksudnya kita Aku kantor lah. okey. Maksudnya kat sini kita kena berpatah balik ke tempat asal sebelum kita pergi ke laman lain. Okey, Macam dapat? susah je Ustaz. Yes, betul. So tak ramai orang pilih Contoh struktur roda lain, ni. contoh lain. Contoh lain. Ustaz, contoh lain Ustaz. Contoh lain, still melibatkan perjalanan Afiq. sebab contohlah kita nak Tak payah pergi rumah dah. okey, kita pergi contohlah kita nak kita ikut highway kan. Ikut highway, kita nak pergi ke dari Gombak nak pergi ke Damansara. Sampai ke Damansara kita nak pergi ke Kuantan. So kita perlu batah balik Gombak untuk lalu tur Gombak pergi Kuantan. Dapat? Oh, okey. Dia perlu lalu Dapat. jalan tu saja. Dapat Saya dapat lama Okey, dah. bagus. Afiq ni dah dapat. Apa? Kita pelbagai yang pelajar kan? Dia lemah sikit, Okey, janganlah marah Saya dia. lambat, janganlah marahkan saya. Ya, jangan marah Afiq. Kan belajar proses dulu, pembelajaran. Alhamdulillah. Okey, kita pergi ke struktur hierarki. Struktur hierarki mempunyai model pengemudian atas ke bawah bermula dengan laman utama. Pengunjung dipautkan ke laman-laman lain. Pengunjung ada pilihan untuk ke laman-laman seterusnya tanpa kembali ke laman utama. So, struktur hierarki ni kontra dengan struktur roda. Struktur roda ni perlu kembali tempat asal, tetapi struktur hierarki tidak memerlukan dia kembali ke tempat asal. Dia boleh pergi tempat lain terus. Contohnya, okey tak apa, Afiq, tak contoh Afiq dah, orang lain pula.
Kita ambil Madiah lah. Contoh Wahidah. Ambil siapa ni? Ambil Atin. Kemudian Ya, nak saya. pergi, lepas tu dia pergi nak ambil Kak Ma. So dia boleh ikut jalan lain tanpa kembulu lah. Tanpa Ustaz ni kelakar lah, kita suka. Okey, Ustaz satu biasalah Ustaz tak nampak kamu semua, Ustaz nampak skrin saja. Okey. Okey, so kat sini dia tidak perlu kembali ke tempat asal untuk ke tempat lain. Okey, itulah contoh-contoh struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Ada 4 iaitu struktur linear, struktur cabang, struktur roda dan struktur hierarki. Okey, dapat semua? Ustaz ni masuk Dapat. exam ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, semua dengar Ustaz. Ustaz masih Kalau masih exam, berteman ya, bukan kena jadi lukis serongan tak? saya takut. Ya. Kalau exam lukis. kena lukis tak? Exam kena lukis. Baru kita Alah. nampak pergerakan dia. Ustaz, Lemah Ya, ke lukis ni. Ustaz, lukis petak Apa kalau guna kamu tak lukis kamu cok ni. pembaris ke? Apa lawak kurang ni. Ustaz, pakai Ustaz. pensel apa tak? Pakai pembaris boleh tak? Pakai kena pensel? pembaris ke? Boleh. Pakai baris boleh. Boleh. Kalau tak Pakai ni saya boleh. nak Pakai lukis bulat, pemadam saya nak boleh. lukis, Ayo. saya nak lukis bintang boleh Ustaz? Tak nak lukis petak. Boleh. Tak ada masalah. Lagi Okey. menarik kan. Ustaz pun kata, ni confirm Intan. Intan suka bintang. Intan pula Nina. Maafkan. Nina lah Ustaz. Ustaz dia. Ustaz tahu kenapa Ustaz selalu sebut Intan kebelakangan ni. Bahagia tu. Anak saudara dia lah. Oh, Macam Intan for flat. Ustaz sebut Intan je. Kenapa nak buat bintang bukannya buku ganjaran? Salah kita. Okeylah saya buat love Okey, lah tak apa, Ustaz. tak apa. Okey, tak apa. Love pun boleh. Tak salah. Tapi tuju pada orang lain lah. Ustaz dah punya. Walau. Okey. Kita pergi ke kita pergi ke next slide. Okey, inilah contoh susun atur papan cerita. Ni kat sini kita ada gambar ada company logo. Tak kisah logo apa kamu letak sini. Logo, ada banner, ada home, ada service, ada about us, contract. Ni heading, heading 1, heading 2. Kemudian ni image, boleh letak jam pun tak salah. Ni lah contoh yang basic lah untuk susun atur papan cerita laman web. Tapi Ustaz ada pilihan yang lain untuk kamu. Kamu tak kisah kamu nak pilih yang mana. Ada banyak jenis. So ni adalah antara contoh yang mudah lah untuk kamu buat nanti masa aktiviti seterusnya. Okey. Ustaz, banner tu apa Ustaz? Okey, banner. Banner ni apa panggil apa boleh tolong Ustaz? Ustaz kurang idea ni. Header. Header ke header tahu Ustaz? Pen tu ke? Dia Heading apa lain, tulisan banner lain. ke apa? Dia apa? Okey, banner ni boleh jadi tulisan, boleh jadi gambar. Tak ada masalah. Cuma dia dalam bentuk bentuk segi 4 tepat. Dia memanjang macam tu. Oh. Dapat? Faham. Okey, terima kasih. Tak apa, nanti kita try buat aktiviti nanti. Okey, kita pergi ke next slide. Inilah contoh yang step by step yang dah disiapkan oleh pelajar-pelajar lepas. Okey. Rajah pertama yang di sebelah sini. Rajah di bawah menunjukkan struktur aliran maklumat laman sesawang. Struktur yang digunakan adalah struktur hierarki. Struktur hierarki tadi apa? Dia tak perlu kembali ke tempat asal untuk ke laman-laman lain. Okey, dapat tak? Dapat. Okey, rajah ni juga dapat. Alhamdulillah. Bagus aku semua. Ustaz rasa ni semua kelas A ni. Kelas hebat-hebat ni. Senang masuk. Ustaz ajar Ustaz kan tak tahu Ustaz ajar kelas mana Ustaz. Ustaz lupa. Ustaz banyak kelas Ustaz ajar. Ustaz, kelas malam saya pelajar tumpang je. Hafiz tumpang. Slow sikit. Apa pelajar tumpang alhamdulillah. Bagus datang kelas Ustaz. Jarang orang nak masuk kelas Ustaz ni. Okey. Kita pergi seterusnya. Mak Ustaz banyak menyembang ni. Berapa minit dah Ustaz rekod ni. Okay, tak apa. Kita pergi seterusnya. Rajah ini juga menunjukkan reka bentuk struktur menu setiap laman sesawang. Contohnya dari laman tajuk utama, pengguna boleh berpaut ke laman tajuk A atau laman tajuk B. Dari laman tajuk A dan juga pengguna dapat berpaut ke laman tajuk utama atau tajuk B. Okey, yang ni adalah kalau kita perhatikan yang kosong ni, menunjukkan reka bentuk dan reka letak laman sesawang yang hendak dibina.
Imej dan bahagian teks untuk laman Sawang Hendak Bina lakarkan sahaja dengan memberikan perangan dalam bentuk teks. So kat sini kita tak perlu lagi letak gambar-gambar apa. Kita just start teks je. Apa kita letak? Contohnya kita letak bunga raya. Kita tulis dulu imej bunga raya. Takkan kita nak lukis ke? Betul tak? So kita letak tulis dulu nama apa letak. Dapat? Kemudian kita letak sini imej. Dapat. Tulis je. Ustaz, Saya tak kalau nak saya kamu rajin, kalau saya rajin, alhamdulillah, tak ada boleh masalah. tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma yang ni adalah untuk memudahkan kamu untuk nak letak nak bagi ustaz faham ataupun bagi orang lain faham apa yang kamu letak. So kalau kamu letak peta, alhamdulillah lah ustaz faham lah. Okey, maaf ustaz Okey. Ustaz ada panggil. Yang call balik saya ada kelas. Saya ada kelas. Okey. Oh ya. Okey, maaf ya. Itu ustaz call dia ustaz suruh dia call semula ya. Okey. Panggil yang Dia panggil Yang lah, panggil siapa lagi? Sibuk je Nina. Okey, ustaz gelak-gelak lebih bahaya ni. Nanti hilang ilmu ustaz. Okey, tak apa. Kita pergi ke yang ni dah siap. Alhamdulillah. Ada bendera Malaysia, ada peta, ada gambar bunga raya, ada gambar KLCC. Ni yang dah siap ni yang kita nak buat nanti. Yang bila kita guna kod HTML. Okey, tak apa. Seterusnya. Inilah contoh lakaran yang lukis oleh pelajar yang lepas. Nampak ada contoh dia? Dia ada yang sisa warna, apa ni SOSO lah macam bunyinya. Okey, apa ni? Nina buat ni. Kanan. Okey. SOSO. Nina buat Oh. Mana ada, saya tak belajar lagi. Bukan yang top up ke? Bukan Okey, yang ni adalah yang ringkas. Dapat? Ni yang ringkas, nampak? Senang je buat. Tak ada lukis-lukis. Letak saja letak nama. Letak navigation, letak foto, advertising, iklan, search. Senang, simple kan? Apa tak? Senang je papan cerita. Tak perlulah kita complicated. Ya. Macam ni ke Ya, exam? Fik? Lukis. Macam ni exam. Dia simple-simple je. Oh. Sebab dia melibatkan lakaran I see. untuk papan cerita. Tapi kalau dia suruh buat untuk projek akhir tahun, dia suruh kita buat yang betul HTML dia, yang laman web yang betul. Tapi untuk exam dia tak suruh buat yang betul-betul. Dia suruh ringkas saja untuk papan cerita. Maksudnya akhir tahun peperiksaan akhir tahun lah Ustaz. Ya, peperiksaan akhir tahun masuk insya-Allah. Dia bagi masa untuk Yang ni bagi buat website. Boleh. Lukis je. Lukis lah tak apa-apa tapi dia berdasarkan tema. Ya Ustaz cakap kena buat betul-betul tu apa? Ya betul-betul nanti. Projek. Yes, betul. Projek akhir tahun nanti. Sebab yang tu ada penilaian lain pula. Penilaian PD dan penilaian PBS. Okey. Yang tu makanya 30% untuk projek akhir. Untuk final 70%. Itu adalah form P3 yang terbaru KSSM. Okey. Apa ini kau lambat lagi form 3. Yang ni pun form 1. Okey. Saya lupa saya form 1 Ustaz. Ya Allah. Itulah. Biasalah kita rasa kita tua padahal kita muda. Tak? Okey. Kita pergi seterusnya. Ditunggu-tunggu. Inilah aktiviti yang kita nak buat pada hari ni. Pilih satu topik untuk membina papan cerita laman Sawang. Kamu boleh pilih tajuk portfolio diri, kamu boleh tak pilih tajuk sukan, sains, topik kemanusiaan, pekerjaan. Itulah antara 5 topik yang Ustaz nak kamu pilih untuk kita buat papan cerita pada hari ini. Nampak tak? Sebelum kita buat papan cerita, macam biasa ya. Kan nak pekerjaan model boleh? Model. Ada masalah. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Pendek mana boleh jadi model? Ajar. Apa tu ajar tu? Ustaz tak ajar kamu dah kelas tau. Alamak. Asyik lain Ustaz. Okey, tak apa. Kurang saja. Tak apa ya. Anda silakan. Tapi suka ganggu Nina. Hilang nilai murni. Okey.
Tak apa. So, Ustaz akan bagi kamu buat kerja ni. Tapi Ustaz rasa maybe ambil masa untuk kamu present hari ni. Tak apa, Ustaz akan bagi kamu ni sebagai kerja rumah. Nanti kamu boleh hantar di Google Classroom sebab kita tengah buat dalam kelas talian. So, kita pergi ke terus rumusan. Mari kita pada hari ini. Okey, apa kita belajar hari ini? Banyak. Saya. Banyak. Apa yang kita belajar hari ini? Kalau kita nak buat laman web, kita kena lakar papan cerita dulu sebab kita nak tahu nak letak gambar dekat mana, banner dekat mana. Betul ke Ustaz? Alhamdulillah, tak sia-sia Ustaz ajar kamu Intan. Pandai. Okey, ada Ustaz, saya pula Ustaz. okey, boleh. Silakan. Ustaz, kalau kita nak buat papan cerita tu, kita ada 4 model lah Ustaz. Model ke Ustaz? Struktur. Betul. 4 struktur. Iaitu linear, lepas tu roda, lepas tu hierarki, lepas tu satu lagi apa satu lagi Ustaz? Apa lagi satu? Ustaz pun lupa. Yang patah-patah balik Ustaz. Ustaz apa dah bagi satu Ustaz? Tak saja dia. Biasalah Ustaz mengajar dia orang tua. Apa lagi satu? C. Dia menurut C Ustaz. Cepat Ustaz. Saya tak ingat. Buka balik Okey, Ustaz. kita kembali, patah balik. Zoom. Yeah. Cabang. Cabang, ya Betul. Allah. Saya ingat C Ya. je Ustaz. Pandai Itulah. Nina. Pandai. Tak apa. Itulah kita manusia ni mudah lupa. Tu kita kena kembali apa yang kita belajar hari ni. Okey, itu je untuk hari ini. Terima kasih kerana Afiq tak buat rumusan Ustaz. Afiq Afiq dah Tak buat nak. rumusan juga. Boleh, sila. Kau ajar Nina ni. Nilai murni. Nina. Nilai Nina murni dah apa ambil poin yang saya. kita belajar hari ni? Sebab dia dah ambil poin saya nak ulas yang roda tu. Roda tu tadi Ustaz bagi contoh Pergi rumah. yang bila kita nak pergi rumah orang tu, nak pergi rumah orang lain, kita kena pergi rumah orang yang pertama kita pergi tu dulu. Barulah kita boleh sampai ke rumah orang yang kedua. Betul Ustaz? Betul. Okey, baguslah nombor Ustaz ni. Ustaz rasa memang kamu Ustaz skor kamu A semua. A+ insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Okey. Tu je untuk hari ini. Jangan lupa hantar kerja rumah anda di Google Classroom pada esok malam. Nanti Ustaz akan kita akan berbincangkan, kita akan present apa yang kamu buat nanti. Okey? Nina nak present dulu tu. Tak apa. Itu je untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey. Assalamualaikum.